Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir. Yang mana kita pada kali tadi kita bincangkan, kita dah habiskan sampai potongan ayat yang ke-67 sampai dekat 67 69 67 sampai 69. Ini berkenaan dengan keperlindungan atau pertahanan terhadap Rasulullah SAW. Ada dua sudut. Pertama, kita belajar pada ayat-ayat berkenaan tentang Nabi SAW takkan ada mengkhianati satu pun daripada arahan Allah Ta'ala untuk disampaikan. Yang kedua, kita baca juga berkenaan dengan baginda SAW dahulu asalnya ada mempunyai para pengawal yang menjaga baginda daripada musuh. Tapi bila mana baginda SAW turun ayat 69, turun ayat 69, ayat 67 surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah tu, maka Nabi SAW berhenti daripada mempunyai pengawal. Baginda suruh para sahabat mengawal baginda supaya tinggalkan baginda kerana Allah telah jaga baginda SAW. So, dan kemudian kita ambil berkenaan dengan kedudukan ahli kitab. Ahli kitab tidak ada atas sesuatu sehingga mereka melaksanakan akan Taurat hingga Injil dan apa yang akan turunkan itu Quran. Dan banyak daripada apa yang disampaikan kepada baginda SAW akan menambah kepada orang yang dalam banyak di kalangan mereka ni ahli kitab ni apa turun pada Rasulullah SAW tambah melampau hingga kufur. Maka janganlah Muhammad kau rasa sesal di atas orang yang kafir. Allah Ta'ala terangkan berkenaan hukum asal kepada siapa-siapa yang pada zaman mereka dahulu, zaman Musa AS, zaman Isa AS, zaman sebelum itu lagi, bila mereka beriman Allah dari akhirat dan juga beramal soleh, maka untuk mereka adalah tiada ketakutan atas mereka dan mereka tak akan bersedih. So asas dia telah dimaklumkan kita semua sekali berkenaan dengan keputusan Allah Ta'ala berkenaan dengan siapa dapat ganjaran, siapa dapat hukuman. Dia tak ada benda lain. Baik. So hari ini kita akan masuk pada potongan baru, insya-Allah. Masuk pada ayat 70 sampai 77. 70 sampai 77. Yang ayat ni insya-Allah kita akan baca berkenaan dengan tabiat Bani Israel. Tabiat atau perangai tingkah laku Bani Israel. Ini benda ni ayat-ayat macam ni lah kadang-kadang pada setengah orang rasakan macam berat. Kenapa masih ada ahli Al-Quran sedangkan dia kata kita nak berdakwah kepada ahli kitab supaya masuk Islam, tapi kita dah ungkit dia punya perangai ataupun perangai atuk nenek mereka. Sebenarnya perangai atuk nenek tadi untuk peringatan bahawa orang beriman tentu masih lagi tidak ada keselamatan daripada gangguan syaitan. Syaitan akan sentiasa ajak dia untuk buat kemungkaran. So dia anak orang beriman, dia orang beriman sendiri pun masih diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan rasa selamat sangat. Baik, jadi so itu yang patut belajar. Baik. Kat sini ayat 70 sampai 77. Tapi kita akan baca potongan lah kat sini ada 70 75, lepas tu lagi 2 ayat. Baik. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula
Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Okey, laqad demi sesungguhnya, ambil perkataan dulu laqad demi sesungguhnya, akhadna mithaqa bani Israel. Akhadna kami telah mengambil mithaqa perjanjian. Mithaq perjanjian Bani Israel, anak-anak Israel ini Yaqub. Wa arsalna, dan kami utuskan ilaihim rusula, kami utus kepada mereka utusan-utusan. Itu ramai Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Setiap kali mana datang kepada mereka seorang rasul dengan apa yang tidak diinginkan oleh diri mereka, apa yang tak disukai oleh diri mereka, sebahagian mereka dustakan, sebagian rasul mereka dustakan, dan sebagian rasul mereka yaqtulun, mereka bunuh. Fariqan kadzabu, satu bahagian mereka dustakan, yang ini tak percaya. Wa fariqan yaqtul, satu kumpulan mereka bunuh. Wa hasibu, dan mereka mengira alla takuna fitnatun, bahawa takkan jadi dah fitnah. Dugaan Allah Ta'ala tak akan jadi dah. Dan mereka ni anak Nabi, para Nabi punya keturunan, so rasa takkan nak kena apa ujian Allah Ta'ala. Fa'amu wasammu, dan mereka buta dan juga mereka pekak. Mereka butakan diri mereka, mereka pekakkan diri mereka. Tak nak mendengar hidayah dan panduan. Kemudian Thumma taballahu alaihim, kemudian Allah kurniakan taubat ke atas mereka. Thumma amu wasammu, kemudian mereka buta dan juga mereka pekak lagi. Sekali lagi, kathirum minhum, kebanyakan di kalangan mereka. Kemudian buta dan pekak ramai di kalangan mereka lepas tu. Lepas datang petunjuk, dapat hidayah sebagainya, masih lagi buta. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah amat-amat melihat terhadap apa mereka kerjakan. Kata Ibn Kathir, dzkuru ta'ala annahu akhadha al-'uhuda wal mawathiqa ala bani Israel. Menyebut Allah Ta'ala bahawa dia telah mengambil perjanjian-perjanjian dan juga ikatan-ikatan. Perjanjian dan juga ikatan ala bani Israel, ke atas bani Israel. Ala sam'i wa ta'ati lillahi wa rasulihi, untuk dengar dan juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Fanaqadu tilkal uhuda wal mawathiqa, lalu mereka membatalkan atau memungkiri atau merungkaikan perjanjian-perjanjian dan juga ikatan-ikatan tersebut. Wattaba'u ara'ahum, dan mereka ikuti pendapat-pendapat mereka sendiri. Wa ahwahu, keinginan-keinginan mereka. Mana mereka tahu dah ini daripada Allah Ta'ala, tapi mereka tetap langgar dan sibuk nak ikut juga apa yang mereka suka. Kadang-kadang zaman kita sekarang ni, bila kita ajar sunnah Nabi SAW, apa yang Nabi ajarkan, ini cara dia. Kemudian dia kata, tapi ada Tok Guru saya buat macam ni. Contoh macam orang tu katakanlah dia gagap ke, dia cakap bahasa tak sedap ke, kemudian dia dapati susah, lalu dia selawat. Sedangkan dalam Quran Karim ada je doa yang diamalkan, yang disebut oleh Allah Ta'ala tentang Musa bila dia nak mula berdakwah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia berdoa dengan doa yang kita tengok dalam surah Taha. Allah Ta'ala nyatakan, berkata Musa, dia kata apa? Rabbi syrah li sadri, Tuhanku lapangkanlah untukku dadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, mungkaikanlah ikatan daripada lidahku. Simpulan lidahku ni bukakanlah. Yafqahu qawli, agar mereka faham akan kata-kataku. So ini yang terbaik diamalkan. Jangan reka, jangan antuk kepala ke dinding lah, cium Quran ke dan sebagainya, untuk kononnya untuk dapatkan cara baru bagi kononnya merungkaikan ikatan lidah. Kononnya berjaya dan jadi. Sedangkan dalam Quran Karim telah pun datang doa yang terbaik yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita melalui firman kisah Musa AS. Ketika dia rasa lidah dia tak lancar, cakap dia tak betul, tak cukup fasih, dia minta Allah Ta'ala untuk rungkaikan ikatan daripada lidahnya. Tak ada dia buat benda lain, selawat ke, antuk kepala kat dinding dan sebagainya. Itu contohlah mudah.
Jadi kita kadang-kadang bila dalam perkara macam ni yang perangai Bani Israel, tabiat yang ada. Dah janji, kita janji dengan Allah Ta'ala nak ikut Rasul. Kita janji kepada Allah Ta'ala Muhammad Rasulullah. Tapi bila kita nak amalkan, nak buat, kita rasakan macam tak cukup betul lagi apa yang Nabi ajar. Ini adalah di antara penyakit umat Muhammad yang terikut dengan Bani Israel. Yang Nabi katakan, kalian pasti akan ikut orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai kalau mereka masuk lubang biawak pun kalian akan ikut. Betul, para sahabat kata Rasul Yahudi Nasrani ke, Rasul kata kalau bukan mereka siapa lagi. Okey, jadi ini yang kita kata, dan mereka ikuti pendapat mereka dan keinginan diri mereka, dan mereka qaddamuha 'ala syara'i. Mereka kedepankan pendapat dan juga keinginan mereka mengatasi ke atas syariat. Fama wafaqahum minha qabiluhu. Apa-apa menepati mereka daripada syariat maka mereka terima. Wa ma khalafahum radduhu. Apa-apa menyanggahi mereka tolak. Jadi terbalik, ini kita apa-apa menepati syariat kita ikut, apa-apa lawan syariat kita tolak. Ini tak terbalik. Apa-apa kena daripada syariat tadi dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka, yang mereka akan terima. Apa-apa yang menentang daripada syariat tadi terhadap keinginan mereka, hawa nafsu mereka akan tolak. Ini yang berlaku. Walihada qala ta'ala. Kerana Allah firmankan lepas tu, bagi tahu dalam ayat yang ke-71, ya, terangkan tentang perangai mereka ni, 71. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Setiap kali mendatang pada mereka seorang rasul dengan apa yang tidak diinginkan oleh diri mereka. Fariqan kadzabu, satu kumpulan mereka dustakan. Wa fariqan yaqtulun, dan satu kumpulan mereka bunuh. Mereka bunuh. Wahasibu, dan mereka buat benda tadi, mereka kira tidak ada akan ujian juga Allah Ta'ala, takkan ada hukuman Allah Ta'ala. Okay. Buat fitnah tu maksudnya hukuman lah. Hukuman Allah Ta'ala tak ada. Menganggap buat dah benda macam ni tapi Allah Ta'ala takkan hukum mereka. Wahasibu alla takuna fitnatun, dan mereka mengira takkan ada fitnah, takkan terjadi fitnah. Yang ni hukuman Allah Ta'ala kata mereka. Ay hasibu alla yatarattaba lahum syarrun ala ma sana'u. Mereka mengira bahawa takkan terkena atau tersusun untuk mereka keburukan di atas apa mereka kerjakan. Ini satu kumpulan rasul mereka dustakan, satu kumpulan rasul mereka bunuh. Mereka ingat takkan kena apa-apa. Fatarattaba. Okay, lalu ia memang tersusun pun, telah pun kena kepada mereka dan Allah Ta'ala hukuman. Wahwa, ia adalah annahum amu anil haqqi wasammu. Mereka ni buta daripada kebenaran dan mereka pekak. Buta dari kebenaran dan mereka pekak. Fala yasma'una haqqan, mereka tak mendengar sebarang kebenaran. Wala yahtaduna ilaihi, mereka tak akan mendapat petunjuk kepadanya. Thumma taballahu alaihim, kemudian lepas satu peringkat Allah Ta'ala kurnia taubat kata mereka. Ai mimma kanu fi, daripada apa mereka berada padanya. Tapi lepas tu mereka, kerana yang tadi sikap tadi mereka tak bertaubat betul, masih lagi ada perangai tadi mereka buat, maka thumma amu. Kemudian sesudah itu mereka buta pula, mereka buta. Dan juga pekak dan buta, kathirun minhum, banyak di kalangan mereka. Jadi buta dan pekak juga, tetap tak nampak kebenaran, tak dengar kebenaran. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Ta'ala amat melihat terhadap apa mereka kerjakan. Dia paling berat sebenarnya hukuman Allah Ta'ala kepada manusia bukanlah dengan siksaan yang dijatuhkan kepada mereka, tapi dengan dibutakan mereka kebenaran. Tak nampak kebenaran, mereka pekak, tak dengar kebenaran, lalu Allah Ta'ala butakan mereka, pekakkan mereka. Itu lebih besar daripada segala-galanya. Lebih besar daripada segala-galanya. Okey. Dia kata ayat muttali'un alaihi, dan Allah Ta'ala menjenguk kepada mereka. Wa alaihim, dan juga ke atas mereka. Wa alimun, dan dia amat mengetahui bima yastahiqul hidayata, bagi siapa yang layak akan hidayah. Wa mimma yastahiqul ghawayah minhum, berbanding orang yang layak kesesatan di kalangan mereka. Allah tahu siapa layak, siapa tak layak. Sebab tu Allah Ta'ala agihkan dengan baik. Okay. Allah Ta'ala sambung menceritakan berkenaan tabiat mereka lagi sampai 77. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Firman Allah Ta'ala, laqad kafara alladhina qalu, maksud perangai mereka kita Allah terang kat sini, sungguh telah kufurlah orang-orang yang berkata innallaha huwal masih ibn Maryam. Allah adalah Masih bin Maryam. Ini doktrin dalam Kristianiti ni kita akan dengar lah. Sebenarnya dia orang akan banyak kumpulan. Ada kumpulan yang kata Isa itulah Allah. Okey. Atau ada yang kata Isa tu anak Allah. Itu doktrin yang beza. Jadi dia kata innallahu al-masih ibn Maryam, Allah Taala adalah al-Masih Maryam. Wa qala al-Masih, sedangkan al-Masih Isa bin Maryam kata, ya bani Israel, wahai bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah kamu semua Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu, sungguhnya man yusyrik billahi, sesiapa yang menyekutukan terhadap Allah, faqad haramallahu alaihi al-jannata, maka Allah telah haramkan ke atas dia syurga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada untuk orang yang zalim, golongan zalim sebarang pembantu atau penolong. Laqad kafara alladhina qalu, telah kufurlah juga orang yang berkata innallaha thalithu thalathah, Allah Taala 3 dari 3. Tadi Allah itu Isa, Isa itu Allah, itu Al-Masih itu Allah. Ini Allah itu 3. 3 entiti, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Jadi 3 dari 3 lah. 1/3 daripada 3. Wa ma min ilahin illallah wa illa ilahun wahid, dan tidak adalah sebarang ilah Tuhan kecuali Tuhan yang satu sahaja. Wa illam yantahu, kalau mereka tidak berhenti, amma yaqulun, amma daripada apa yang mereka katakan, la yamassanna alladhina kafaru minhum, pasti kena menyentuh orang-orang yang kafir di kalangan mereka, azabun alim, azab yang pedih. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna, mengapakah tidak mereka bertaubat kepada Allah dan mereka minta ampun kepadanya. Wallahu ghafur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mal Masih bin Maryam, tidak adalah Masih bin Maryam illa rasulun, kecuali seorang rasul. Tidak ada dia kecuali seorang rasul. Bukannya Tuhan, bukannya makhluk yang lain daripada manusia. Dia anak manusia. Okay? Dan dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, dan semua telah berlalu sebelum daripada dia rasul-rasul yang ramai. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya seorang wanita yang selalu benar, sentiasa benar. Siddiqah, bercakap benar, sentiasa benar. Kana ya'kulani at-ta'am, dahulu mereka berdua makan makanan. Ini dia ada perbincangan berkenaan dengan pembuktian mereka bukan Tuhan. Mereka berdua dahulu makan makanan. Kana, mereka dahulu ya'kulani, makan at-ta'am, makanan. Undur, lihatlah, kaifa nubayyin lahumul ayat, macam mana kami jelas kepada mereka ayat. Thumma anzur, melihatlah, anna yufakun, bagaimana mereka mengada-adakan pembohongan. Baik. Yaqulu ta'ala, bismillah, Allah Ta'ala kata Ibn Katsir, hakiman bitakfiri firaqil nasara, menghukum, bismillah Allah Ta'ala dalam menghukum dengan kekufuran kumpulan-kumpulan Nasrani. Ni kalau dia kata ada orang tu kata Nasrani tak kafir, dia telah melanggar akan apa yang Allah Ta'ala firmankan. Dia telah melawan Quran. Allah Ta'ala ini dan ayat ni Allah Ta'ala hukum tentang kekafiran mereka dengan kumpulan mereka, semua kumpulan. Bukan kumpulan yang kata yang pertama Allah Ta'ala tu Isa tu Allah, bahkan kumpulan yang kata Allah Ta'ala 3 dari 3 pun sama. Minal milkiyati wal yaqubiyati wa nastariyati. Ni kan ada kumpulan kan. Nasrani, Malakiyah. Sekejap. Saya ingat tu kita ada terangkan ni.
Nama dia dalam bahasa sekejap. Melkat. Melkat. Kemudian Yakubiyah sekejap. Jacobite. Kemudian yang ketiga Melkat Jacobite Nestorianism. Tiga lah doktrin beza. Dia semua kumpulan. Okey, mimman qala minhum, ya, di kalangan mereka yang berkata di kalangan mereka bi anal masih wallah. Dia kata al-masih itulah Allah. Ta'ala Allahu an qaulihim wa tanazzaha wa taqaddasa 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripada kata-kata mereka dan maha bersih, maha suci dia setinggi-tingginya, tinggi setinggi-tingginya. Jadi memang kita kata kumpulan dia macam pecah-pecah kan. Dia ada yang kata Allah tu Isa. Kemudian nanti kumpulan yang kedua tu nanti Allah satu dari tiga. Allah tu kan Isa. Isa tu satu daripada komposisi Tuhan. Tiga Tuhan, tiga satu, satu tiga. Doktrin Trinity. Okey. Hadza wa qad taqaddama ilaihimul masihu bi annahu Abdullah wa rasuluhu. Ini yang cakap ni sedangkan telah mengemukakan kepada mereka Al-Masih bin Maryam sendiri kata bi annahu Abdullah wa rasul, dia ni hamba Allah dan utusannya. Wa kana awal kalimatin nataqa biha wa huwa saghirun fi mahdi, dan adalah kata-kata baginda yang pertama, ya, kata-kata pertama yang baginda tuturkan ketika baginda kecil dalam buaya, dalam pelukan gendongan ibu dia, an qala inni Abdullah, ya, berkata inni Abdullah dalam surah Maryam, kan. Dalam surah Maryam bila mak dia bawa dia kan, bila orang kata kaifan nukalliman kana fil mahdi sabiyya, macam mana kami boleh berkata-kata pada seorang anak yang dalam kandungan masih kecil. Lepas tu mula-mula ayat yang keluar qala inni Abdullah, berkata Isa, aku ni hamba Allah. Dia kata walam yakul inni anallah, dia tak kata aku ni Allah. Wala ibnullah, tidak juga aku ni anak Allah. Bal qala inni Abdullah. Ayat 30 sampai 36 tu, ila an qala, sehinggalah baginda berkata wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Dan sebenarnya Tuhan Allah adalah Tuhan aku dan Tuhan kalian, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Ini dengan jelas Isa sendiri isytiharkan dialah Abdullah. Okey. Wa kadzalika qala lahum fi hali kuhulatihi wa nubuwatihi. Demikian juga dia, itu Isa, kata pada mereka ketika dewasa dan kenabian dia. Kan dia dah dewasa, dia dan juga dia telah menjadi nabi. Amiran lahum bi ibadatillahi rabbahu wa rabbahum. Bi ibadatillahi rabbihi wa rabbihim. Memerintahkan mereka, kepada mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah, Tuhannya dan Tuhan mereka. Wahdahu, hanya dia, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Walihada qala ta'ala, kerana ini telah berfirman Allah Ta'ala, wa qala al-masihu ya bani Israil wa ya ibni Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum. Dan berkatalah Al-Masih, wahai bani Israel, sembahlah Allah, sembahlah kalian akan Allah, Tuhan aku dan Tuhan kalian. Innahu man yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, ay faya'bud ma'ahu ghairuhu, disembah bersama Allah Ta'ala selainnya. Dan pengabdian diri tadi yang jelaslah, apa kita minta selain Allah Ta'ala. Sama macam yang kadang-kadang orang tu kata kalau ada diri kita rasa kuasa selain Allah Ta'ala, rasa berkuasa selain Allah Ta'ala, maka dia telah syirik. Kat sini yang masalah timbul pada terutama golongan sufi lah, yang dalam diri dia, guru dia tu ada pegang kuasa dan juga kedudukan di sisi Allah Ta'ala, maka mereka pohon dan minta kepada guru mereka, harap pada guru mereka, minta kepada Allah Ta'ala, minta supaya guru mereka tunaikan hajat. Ini masalah sama aja. Okay. Maka orang-orang mengabdikan diri bersama-sama Allah Ta'ala selain Allah Ta'ala,
faqad haramallahu alaihi al-jannata, maka Allah telah haramkan ke atasnya syurga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ai faqad aujaba lahu an-nar, maka Allah telah wajibkan untuk dia neraka. Wa harrama alaihi al-jannata, dan telah haramkan ke atasnya syurga. Kama qala ta'ala, macam Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 48 44 sampai dan juga 40 dan 116. Dua kali Allah ulang dalam surah An-Nisa. Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tak mengampunkan untuk disekutukan dengannya. Tak mengampunkan disekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang diampunkan apa sekali itu bagi siapa yang dikehendaki. Siapa selain itu tak apa boleh ampun. Tapi yang syirik takkan diampunkan. Okay. Wa qala ta'ala, Allah nyatakan dalam Quran dalam surah Al-A'raf 50, wa nada ashabun nari ashabal jannati, dan menyerulah atau memanggillah penghuni-penghuni neraka kepada penghuni-penghuni syurga. An afidu alaina minal ma'i, hendaklah kalian, agar kalian curahkanlah ke atas kami daripada air. Au mimma razaqakumullah, ataupun jatuhkanlah kepada kami daripada apa akan rezeki pada kalian. Qalu, maka ahli syurga berkata, innallaha harramahuma 'alal kafirin, Allah telah haramkan minuman dan juga makanan syurga ke atas orang-orang kafir. Itu jelas, sebenarnya takkan dihalalkan langsung, bukan setakat masuk. Kalau diorang dekat luar syurga pun tak akan dapat kebaikan syurga tadi. Atau macam dinyatakan hadis Nabi SAW, bau syurga pun mereka tak dapat. Sedangkan bau syurga ni boleh diperolehi daripada jarak 70 tahun perjalanan. Jadi mereka ni kerana kesyirikan mereka ada, kekufuran mereka berada padanya, takkan dihalalkan untuk mereka syurga walaupun bau. Bukan setakat makan minum, bau pun takkan halal, takkan diberikan. Wa fi sahih, dan hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha munadiyan, telah utuskan seorang penyeru, yunadi fin nas, agar menyeru tengah-tengah orang ramai. Nabi suruh seorang penyeru tengah orang ramai. Innal jannata la yadkhuluha illa nafsul muslimah, syurga takkan masuk, kita akan masuk ke dalam kecuali jiwa yang Islam. Atau satu lafaz lain, mukminah, lafaz yang beriman. Ini hadis itu hadis tentang Nabi kata Allah Ta'ala akan bantu agama dengan orang yang jahat. Ala yadkhul jannah ila nafsul mukminah atau muslimah, kecuali tak akan masuk syurga jiwa yang beriman atau Islam saja. Okey. Wa taqaddama fi awal surah An-Nisa inda qaulihi ta'ala, dan telah berlalu pada awal surah An-Nisa ketika firman Allah Ta'ala, firmannya surah An-Nisa 48 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah takkan mengampunkan untuk disekutukan dengannya. Okay. Hadis ad-dawawin salasah, ini hadis tentang dawawin salasah, yang kita ada bincangkan itu. Okay. Mana yang apa lembaran-lembaran yang akan tiga. Jadi kita sebut dalam tiga tadi, ada orang yang beriman yang akan dia ampunkan dosa dia. Kemudian ada orang yang beriman berdosa tapi diseksa dulu, kemudian baru dimasukkan dalam syurga. Lepas tu yang ketiga, fadzakar dalam hadis tersebut disebut minhum diwanan la yaghfiruhu Allah, dan tu ada bukan dia oleh Allah Taala, wa huwa syirku billah, ialah menyekutukan terhadap Allah Taala. Yang tu takkan diampunkan langsung. Sebab tu kadang-kadang bila kita lihat, bila kita banyak highlight kan tajuk ni, kesilapan dalam masalah ibadah, kesilapan dalam masalah tersasut atau silap jumlah rakaat ke apa benda, ataupun something dalam agama ni, dalam ibadah ke, berakhlak ke, dia sangat ringan, boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang sangat berat yang takkan diampunkan adalah masalah akidah. Kalau dia kata syirik itu ada, maka takkan diampunkan langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, kita sibuk tentang akidah lebih, tekankan berbanding yang lain. Bukan kerana kita tak kata yang lain itu dosa. Rasuah itu dosa. Kan, bercuri itu dosa. Berzina itu dosa, minum arak itu berdosa, pergi disko itu berdosa. Tapi masalah yang timbul sekarang ni adalah masalah apa? Masalah apa yang takkan diampunkan. Yang itu lebih yang utama ditekankan kepada masyarakat supaya mereka tak jatuh dalam kesyirikan lalu tak diampunkan oleh Allah Ta'ala langsung. Qala Ta'ala SWT, wa man yusyrik billahi, siapa yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala, faqad haramallahu alaihi al-jannata, maka akan telah haramkan ke atasnya syurga. Wal hadithu fi musnadi Ahmad, hadis itu ada musnad Ahmad Okey. Walihada qala ta'ala ikhbaran 'anil masihi annahu qala li bani Israil. Kerana Allah Taala berfirman memberitahu tentang Al-Masih bin Maryam yang diangkat sebagai Tuhan oleh
kumpulan-kumpulan Nasrani. Jadi Isa sendiri berkata, Al-Masih sendiri berkata, annahu qala li Bani Israel, dia berkata pada Bani Israel, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata. Sebenarnya siapa yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala, terhadap Allah, maka Allah telah haram ke atasnya syurga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembali dia adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada untuk orang zalim sebarang pembantu. Ai wa ma lahu min indallahi nasirun, tidak ada untuk dia si Allah Ta'ala sebarang pembantu. Wala mu'in, dan juga penolong. Wala mungkin, tinggal pembebas. Mimma huwa fihi, daripada apa dia berada padanya. Dia kena siksa, tak ada siapa boleh lepaskan dia. Okey. Wa qawlu wa ta'firman, lepas tu ayat berikutnya, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafirlah orang yang kata sungguh Allah Ta'ala tiga daripada tiga. Qala Ibn Abi Hatim, berkata Ibn Abi Hatim, haddatsana Ali bin Hasan al-Histijani lah Hisajani. Ni orang keluar dari kawasan-kawasan Armenia Azerbaijan ke belakang tu. Dalam cerita daripada kami, Ali bin Hasan Hisajani. Dia kata qala hadatsana Sa'id bin Hakam bin Abi Maryam qala hadatsana Fadl qala hadatsani Abu Sakhr fi qaulihi ta'ala, dia cerita kepada aku Abu Sakhr dalam tentang firman Allah Ta'ala, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah, telah kafirlah orang yang kata Allah Ta'ala tiga dari tiga. Wasahih, dan sahih dia annaha nazalat fin nasara khasatan, bahawa ia turun pada orang Nasrani sahaja. Qalahu Mujahid wa ghairu wahidin, mengatakan perkara ini Mujahid dan bukan seorang saja. Thumma ikhtalafu fi dhalika, mereka bercanggahan tentang perkara itu. Faqila, maka dikatakan al-murad bidzalika kuffaruhum fi qaulihim bil aqanin as-salasati. Okey. Dikata maksudkan tiga dari tiga tu apa? Okey. Kemudian yang dikenaki dengan orang kafir mereka pada kata-kata mereka, orang kafir mereka kata-kata mereka tentang doktrin tiga, Trinity. Wa huwa uqnum ab wa uqnum ibn wa uqnum al-kalimatul mumbasiqati min al-abi ila al-ibn. Dia kata tiga dari tiga tu mana Tuhan bapa ataupun satu entiti bapa, entiti anak, dan entiti kalimah yang dipancarkan daripada bapa kepada anak. Ketiga lah. Tapi tak sebut yang Roh Kudus disebut kat sini. Ta'ala Allahu an qalihim uluwan kabira, amat tinggi Allah Ta'ala daripada kata-kata mereka, tinggi setinggi-tingginya. Ini pendapat pertama dikata oleh Ibn Jarir. Qalahu Ibn Jarir wa ghairuhu, dan selainnya. Wa ghairuhu qalahu Ibn Jarir. Wa ghairuhu, dan selain daripada dia pula dia kata wa tawaifus salasatu, kumpulan tiga tadi, Malakite, Jacobite dan juga Nestorism, taqulu bihadil aqanim, semua mengatakan dengan dengan doktrin ini. Wa mukhtalifuna fiha ikhtilafan mutabayinan, namun mereka bercanggahan padanya dengan percanggahan yang sangat nyata, sangat-sangat jauh. Laisa hadha mawdi'u bastihi, ini bukan tempat untuk kita bentangkan ia. Wa kullu firqatin minhum tukaffirul ukhra, dan sekumpulan daripada mereka mengkafirkan satu lagi. Wal haqqu anna salasata kafirah, yang betulnya tiga-tiga adalah kafir. Tiga adalah kafir. Qala Suddi, berkata Suddi, wa ghairuhu, selain beliau, nazal fi ja'lihimul masih wa ummuhu ilahaini ma Allah. Ia turun pada perbuatan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam dan juga ibunya Maryam dua Tuhan bersama-sama Allah. So, jadi kat sini dia kata tiga dari tiga tu apa kan? Father, the Son and Holy Ghost. Lepas tu ada kata Father, the Son, kemudian the Word, kemudian ada kata the Father, the Son and the Mother. Ini dia mencanggah kat situ. Ini masalah percanggahan tersebut. Namun yang pentingnya Allah tiga dari tiga. 1/3 of 3 1/3 of 3. Jadi dia kata faja'alullaha thalithu thalathatin bidzalika li'tibar. Lalu mereka jadikan Allah Ta'ala tiga dari tiga dengan pengkiraan itu. Qala Suddi, berkata Suddi, wa hiya ka qaulihi ta'ala fi ayatil ukhra fi akhir surati, dan dia seperti firman Allah Ta'ala pada akhir surah ayat 116 surah Al-Maidah nanti kita sampai, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, dan ia tatkala mana berkata Allah Ta'ala kepada Isa bin Maryam,
anta qulta lin-nasi ittakhuduni wa ummi ilahaini min dunillah. Kau kata kepada manusia, pada orang ramai, adakah kau kata pada orang ramai, ambillah aku dan ibuku dua Tuhan, sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Qala, berkata Isa bin Maryam, subhanak, maha suci engkau. Tidak maha suci engkau ya Allah. Dia kata, wa hadzal qawlu huwal azhar wallahu alam, dan pendapat ini ialah yang paling nyata. Berkaitan hujung surah nanti ada sebut tentang Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Ya, Tuhan ibu dan anak, kemudian ada Tuhan bapa lah. Okey. Ini dia pecahan kat situ. Yang satu lagi kata kalimah. The word. Mana Allah, mana ada bapa, Tuhan anak, Tuhan dan juga word. So lagi iaitu Jibril. Okey, Ruhul Kudus. Wa hadzal qaulul azhar, tapi yang ketiga ni yang pendapat yang tentang kata mak diangkat Isa dan mak dia sebagai Tuhan, kemudian campur Allah Taala tiga, itu lebih zahir. Wallahu alam, kata Ibn Katsir, lebih Allah Taala lebih mengetahui. Okey, qala Allah Taala, kata Allah Taala firmankan menjelaskan tentang kesalahan doktrin tersebut. Wa ma min ilahin illa ilahun wahidun, dan tiada sebarang ilah kecuali Tuhan yang satu. Tiada Tuhan kecuali Tuhan yang satu saja. Ailaysa muta'addidan, bukan berbilang-bilang. Bal huwa wahdahu la syarikalah, bahkan hanya dia, tiada sekutu baginya. Ilahu jami'il kainat, dia Tuhan semua makhluk-makhluk. Wasa'il mawjud, dan semua yang wujud. Semua yang wujud, semua yang ada, yang tercipta, semua dialah Tuhannya. Tsumma qala ta'ala mutawa'idan lahum mutahaddidan. Kemudian firman Allah Ta'ala memberi amaran kepada mereka dalam keadaan menggugut. Wa illam yantahu amma yaqulun, jika mereka tak berhenti daripada apa mereka katakan, I mean hadzal iftira'ul kadbi, itu daripada pembuatan rekaan cerita dan juga pembohongan ini. Daripada rekaan cerita dan pembohongan ini, kalau mereka tak berhenti, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim, pasti kena menyentuh orang-orang kafir di kalangan mereka azab yang pedih. Ai fil akhirati, di hari akhirat, minal aghlali wan nakal, yang berupa pasung-pasung dan juga siksaan-siksaan. Tsumma qala, kemudian Allah Taala firman, afala yatubun, mereka tidak bertaubat. Tsumma qala afala yatubuna ila Allah, mengapakah mereka tidak bertaubat kepada Allah? Wa yastaghfirunahu, minta ampun kepadanya. Wallahu ghafurur rahim, kalau mereka silap, maka baik, Allah Taala akan terima taubat mereka. Allah Taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa hadza min karamihi ta'ala wa judihi wa lutfihi wa rahmatihi bi khalqihi. Ini ada daripada kemurahan, kemurahan Allah Taala, kedermawanannya, kehalusannya, rahmatnya terhadap, dan juga rahmatnya terhadap makhluk-makhluknya, ciptaannya. Ma'ahadza dzambil azim, ma'ahadza dzambil azimi wa hadzal fira'i wal kadbi wal ifki, berserta dengan dosa yang besar, yang hebat ini, berserta dengan rekaan dan juga pembohongan serta cerita bohong, ifk, penciptaan tipu. Yad'uhum ila taubati wal maghfirati, dia tetap ajak mereka, seru mereka kepada taubat dan juga keampunan. Fakul man taba ilaihi taba alaihi, maka setiap orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan taubat ke atasnya. Ini kemurahan Allah SWT. Yang kita kata benda ni adalah di antara perkara yang masih Allah Ta'ala buka selagi tak mati, maka bertaubatlah. Tapi banyaknya manusia tidak mahu kembali. Tsumma qala, ayat berikutnya, mal masihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidak adalah Al-Masih bin Maryam kecuali utusan, itu Allah Ta'ala, seorang utusan yang telah berlalu sebelum dia punya utusan-utusan yang ramai. Ai lahu, dia kata lahu sawaitu sawiyatun, lahu sawiyatun amsaluhu, dia ada yang seumpama, sawiyah, yang serupa seumpamanya. Min sa'iril mursalin, daripada kalangan semua para rasul, al-mutaqaddimina alaihi, yang mendahului baginda. Dia bukan, dia unik dalam kelahiran, tapi tidak lebih daripada itu. Dia tetap seorang rasul berbanding rasul-rasul yang lain. Wa annahu 'abdun min ibadillah, dan bahawa dia adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa rasulun min rusulihil kiram, dan seorang rasul dari rasul-rasul Allah Ta'ala yang mulia.
Kama qala, macam Allah firmankan dalam surah Zukhruf ayat 59, in huwa illa abdun, tiadalah dia Isa bin Maryam ni illa kecuali abdun, seorang hamba, an'amna alaihi, kami kurniakan nikmat ke atasnya, wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, kami jadikan dia perumpamaan untuk Bani Israel. Wa qawlan ta'ala firman lepas tu, wa ummuhu siddiqah, dan ibu dia, ibu Al-Masih Maryam ni, Masih, mak dia Maryam binti Imran, adalah pun wanita seorang yang sangat benar. Ai mu'minatun bihi musaddiqatun lahu, itu beriman kepada terhadap anaknya sendiri dan juga membenarkan terhadapnya. Hadza a'la maqamatiha, ini setinggi-tinggi kedudukan mak dia ni. Ya, sebab kalau kita ingat kan, apa selepas para anbiya, siddiqin, syuhada, kan, solihin. Kalau ikut pada ayat 69 surah Nisa, tertib ketinggian darjat tu bermula dengan para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, para solihin. So orang yang diangkat pada siddiqin ni, dia adalah setinggi-tinggi. Kalau dia bukan rasul, dia adalah setinggi-tinggi darjat yang boleh diangkat seorang. Ini untuk ibu pada Isa bin Maryam, ibu Isa alaihissalam, Maryam binti Imran. Inilah tinggi-tinggi pangkat atau kedudukan yang angkat untuk dia. Fadalla ala annaha laysat binabiyah. Ini menunjuk kepada bahawa dia bukan seorang nabi. Ya. Dia bukan seorang nabi, tapi dia seorang siddiqah. Kama za'amahu Ibn Hazm wa ghairuhu. Sebagaimana disangka ia oleh Ibn Hazm dan selain beliau. Mimman dhahaba ila nubuwati Sarah. Yang mereka ni berpendapat kepada kenabian Sarah, Ummu Ishaq, ibu Ishaq, wa nubuwati Ummu Musa, dan kenabian ibu Musa, wa nubuwati Ummu Isa, dan kenabian ibu Isa, atas alasan istidlalan minhum, kerana pendalilan daripada mereka, bi khitabil malaikati li Sarah wa Maryam, kerana ucapan para malaikat kepada Sarah dan Maryam. Maryam kan datang Jibril cakap dengan dia. Sarah pun macam tu juga, malaikat datang rumah dia bercakap. Ibu Musa tu dikatakan tentang ilham diberi pada dia untuk campak anak dalam air dan sungai ataupun dalam laut tu. Itu yang dia sangka bahawa itu adalah menunjukkan diorang telah mendapat wahyu. Diorang jadi nabi sebab ada ucapan malaikat pada mereka. Ini salah. Macam dikata oleh Ibn Katsir, bukan betul. Wa biqaulihi, kan, dengan firman Allah Taala, wa ahina ila ummi Musa an ardi'ih, dan kami wahyukan kepada ibu Musa untuk engkau susukanlah dia. Dengan campak, kan. Wa hadha ma'na nubuwah, dan ini pengertian kenabian, kata dia orang lah. Walladhi 'ala jumhur, dan di atas apa yang berpegang kepada jumhur ulama, annallaha lam yab'ath nabiyyan illa minar rijal, bahawa Allah tak pernah utuskan seorang nabi kecuali kalangan orang-orang lelaki. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Yusuf ayat 09, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura, dan tidak ada kami utuskan sebelum kau, Muhammad, kecuali lelaki-lelaki je yang kami wahyu kepada mereka di kalangan penduduk perkampungan. Waqad haka Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari al-ijma' ala dhalika. Abu Hasan Al-Asy'ari telah nukilkan ijma' ke atas bahawa Nabi dia kalangan lelaki, tidak ada yang perempuan. Okay. Allah katakan kana ya'kulani ta'am. Dahulu mereka dua itu, Maryam dengan mak dia, dengan anak dia, Isa dan juga mak dia, kedua-dua makan makanan. Ay yahtajani ila taghdiyati bihi. Okay. Mereka perlukan kepada nutrisi dengan makan. Wa ila khurujihi minhuma, dan perlu kepada keluarnya sisa-sisa makanan tadi daripada badan mereka berdua. Fahuma abdani kasairan nasi, maka mereka berdua adalah dua hamba seperti seperti semua manusia. Walaysa bi ilahaini, mereka berdua bukan Tuhan. Kama za'amahu firaqun nasara al-jahalati, macam mana dia disangka oleh kumpulan-kumpulan Nasrani yang jahil, al-jahalatu. Alaihim la'inallahu al-mutatabi'atu ila al-qiyamati, ke atas mereka laknat Allah yang berterusan sehingga hari kiamat, kerana mendustakan Allah Ta'ala, mendustakan para anbiya, berbohong dan juga mengada-adakan penipuan. Semua qala Ta'ala, nak firmankan, unzur kaifa nubayyinu lahumul
ayat. Lihatlah macam mana kami terangkan kepada mereka bukti-bukti atau tanda-tanda. Ai nuwaddihuha wa nudhiruha. Kami terangkan ni, kami zahirkan ia. So manzur, lihatlah anna yufakun, bagaimana mereka mengada-adakan pembohongan. Ai manzur ba'da hadzal bayan wal wuduhi wal jala'i aina yadhhabun. Dan lihatlah sesudah daripada penjelasan ini, sesudah penjelasan keterangan juga penerangan depan-depan ini, tengok aina yadhhabun, ke mana mereka pergi. Sebab itulah, kalau macam mana boleh kita terima Tuhan pergi tandas? Macam kita terima Tuhan pergi tandas? Sakit perut, ada masa tak sedap badan, ada masa demam. Mana boleh macam tu? Mana boleh ada Tuhan macam tu? Ini adalah di antara andaian ataupun pertekaan yang sangat teruk. Mana manusia yang kita panggil akal dia paling dangkal, paling pendek, paling bodoh sebenarnya. Menyangka bahawa makhluk yang boleh beri jamban ni adalah sebagai, kena beri jamban, kena makan, kena beri jamban sebagai Tuhan. Okey. Tengok dia kata. Kemudian lihatlah sudah pernah penjelasan penerangan, keterangan ini, bagaimana, ke manakah mereka pergi. Abi ayyi qaulin yatamassakun, dengan pendapat mana mereka berpegang. Wa ila ayyi madhhabin min ad-dalalati yadhhabun, dan kepada manakah mazhab daripada kesesatan mereka pergi. Okey. Okey, dua ayat lagi Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a. Wallahu huwas sami'ul alim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Qul, katakan hai Muhammad, ata'buduna min dunillah, adakah kalian akan sembah selain dari Allah Ta'ala, ma la yamliku lakum darran wala naf'a, apa yang tidak memiliki untuk kalian sebarang pemudaratan, tidak juga sebarang manfaat. Sembah ke? Yang macam tu. Okay. Yang tak boleh manfaat kamu, tak mudarat kamu. Yang sebenar mudarat kamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwas sami'ul alim, dan Allah dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Qul ya ahlul kitab, katakan wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampau dalam agama kamu. Ghairal haqqi, dengan tanpa kebenaran. Mana melampau dalam agama tanpa kebenaran. Kalau yang kita kata dengan agama ni kita buat sepenuhnya, itu kan melampau. Itu maksudnya kepatuhan. Solat sepenuhnya, puasa sepenuhnya. Itu kan ekstrim. Ekstrim ni buat benda yang tak disuruh. Okey. Wala tattabi'u ahwa'akum qaumin qad dhallu, yang kamu ikuti keinginan hawa nafsu satu kaum yang mereka telah sesat. Min qablu, sebelum daripada ini. Wa adallu katsiran, mereka telah sesatkan ramai. Wa dallu an sawa'is sabil, kesesat daripada jalan yang lurus. Okey, jalan seluruh lurus jalan. Okey, baik. Yaqulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, mungkiran ala man abada ghairahu, mengingkari, tak setuju terhadap siapa menyembah selainnya, minal asnami wal andadi wal awthan, yang berupa berhala-berhala, sekutu-sekutu, dan juga patung-patung. Mubayyinan lahu annaha la tastahiqu syai'an min ilahiyati, menjelaskan kepadanya, kepada orang berkenaan bahawa ia patung, berhala, sembahan yang mereka sembah tu, la tastahiqu syai'an min ilahiyati, tak layak sesuatu pun daripada ketuhanan. Qul, katakan hai Muhammad, qul ai ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, lihaula il abidin li ghairallah, kepada mereka golongan ini yang menyembah selain Allah Ta'ala, min sa'iri firaqi bani Adam, daripada semua kumpulan Adam. Tadi pada Nasrani saja, sekarang pada semua bangsa. Wa dakhala fihi dzalikan nasara wa ghairihim, dan masuk dalam itu dakhala fihim an-nasara wa ghairuhum, masuk ke dalam kumpulan ayat ni Nasrani dan siapa selain mereka. Ata'buduna min dunillah,
Adakah kalian sembah selain daripada Allah Ta'ala? Ma la yamliku lakum darran wala naf'a, apa yang tidak miliki untuk kalian sebarang pemudaratan, sebarang manfaat. Ala yaqdiru ala isali dhurrin ilaikum. Dia tak mampu ia untuk menyampaikan kemudaratan kepada kalian. Wala ijadi naf'in, tidak mewujudkan kemanfaatan. Tak boleh buat. Mana kalau kata orang lain, macam tu katakanlah satu benda tu bahaya. Yang benda tu sendiri macam tu je, dia tak boleh sampai kepada kita. Nak sembah dia buat apa? Dan macam tu juga masa tadi lah berhala ke, sihir ke dan sebagainya. Hanya sampai kepada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab kerana bomoh tu pandai, bukan sebab kerana dia gunakan korban yang besar, tak ada. Semuanya kerana Allah Taala izinkan berlaku. Ini tauhid yang banyak hilang daripada masyarakat, terutama yang percaya, perbomohan dan sebagainya, banyak habis dah. Tak ada dah pada mereka Allah Taala. Okey. Wallahu sami'un alim, Allah Taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ai falima adaltum an ifradis sami'i li aqwali ibadi. Kenapakah kalian menyimpang daripada menunggalkan yang amat mendengar terhadap kata-kata sekalian hambanya. Al-alimu, yang amat mengetahui bi kulli syai'in, terhadap sesuatu, ila ibadati, kalian berpaling kepada penyembahan jamada, ibadat jamadin, penyembahan benda-benda beku. Benda-benda beku, la yasma'u wa la yusiru, yang tidak mendengar, tidak melihat, wala ya'lamu syai'an, tak mengetahui apa-apa. Wala yamliku darran wala naf'a li ghairihi wala nafsihi, yang tak memiliki pemudaratan, tidak juga manfaat untuk selainnya, bahkan tidak untuk dirinya sendiri pun dia tak miliki. Tiba kita jadikan dia sebagai tempat pergantungan kita. Macam mana? Baik. Tuma qala, Allah Ta'ala firman, potongan akhir potongan ni, qul ya ahli kitab, katakan hai Muhammad, la wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, yang kamu melampau dalam agama kamu, ghairal haqqi, dengan tanpa kebenaran, tanpa hak. Ai la tujawizul hadda fi ittiba'il haqqi, yang kamu melampaui batasan dalam mengikuti kebenaran. Wala tutru man umirtum bi ta'zimihi fatubalighu fihi, yang kamu mengagungkan sesiapa yang kalian diperintahkan, man umirtum bi ta'zimihi, yang kalian agungkan, besarkan siapa yang kalian diperintahkan untuk memuliakannya, fatubalighu fihi, kalian melampau padanya. Jadi berkatalah la tatruni kama ta'atin nasara al-masih Maryam, yang kalian muliakan aku, mengagungkan aku sebagaimana mengagungkan orang-orang Nasrani Isa bin Maryam. Itu larangan, tak boleh. Okay? Hatta tukhrijuhu an hizatin nubuwati ila maqamil ilahiyati, sehingga kalian mengeluarkannya daripada lingkungan atau batasan kenabian kepada kedudukan ketuhanan. Kama sana'tum fil masih, macam mana kalian buat pada al-Masih bin Maryam. Wa huwa nabiyyun min al-anbiya, sedangkan dia seorang nabi dari kalangan para nabi. Wa ja'altumuhu ilahan, kalian jadikan dia sebagai Tuhan. Min dunillah, selain daripada Allah Ta'ala. Wa ma dzaka illa liqtidaikum bi syuyukhid dhalal, dan tidak adalah itu kecuali kerana ikutan kalian kepada guru kesesatan. Alladzina hum salafukum mimman dhalla qadima, yang mereka tu sebenarnya orang yang mendahului kamu di kalangan yang sesat sejak dulu lagi. Wa dhallu katsira, ya, dan mereka sesatkan ramai juga orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat daripada seluruh lurus jalan. Ai kharaju an tariqil istiqamati wal i'tidali, mereka keluar daripada jalan lurus, istiqamah, dan jalan kelurusan. Ila tariqil ghawayati wad dhalal, daripada jalan kepada jalan kesesatan, kesesatan, penyimpangan yang kesesatan, penyimpangan yang kesesatan. So jadi jangan ikut orang yang sesat, yang ingin kamu sesat juga. Ini ada antara tabiat itu Bani Israel yang disebut Allah Ta'ala dalam ayat berkenaan daripada 70 sampai 77. Okey. Dan kemudian nanti insya-Allah kita akan sambung 78 sampai 81, itu berkenaan dengan laknat para nabi ke atas golongan kafir di kalangan Bani Israel. Okey, baik. Alhamdulillah kita berhenti situ. Wallahu a'lam.
Ada apa soalan? Tak ada Ada apa soalan? Tak ada? Ya, tak ada, tapi kita berhenti sini lah. Tengok, tak ada pun. Okey, tak ada soalan baik. Okey, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.